Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kisah hidup akhir zaman adalah sebuah rancangan yang membincangkan tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, dan akhirnya berlaku kiamat yang merupakan hari terakhir hayat seluruh alam ini. Bersama saya, Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub, insya-Allah dengan hidayah dari Allah, insya-Allah kita nak hurai semua beberapa ratus tanda kiamat ni, termasuk tanda-tanda besar secara terperinci, insya-Allah, dan kita dah sampai pada hari ini episod 22 dah. Tanda kiamat yang seterusnya berbunyi takhwinul amin wa i'timanul khain. Orang yang amanah, orang baik, yang amanah bila pegang jawatan, tugasan, orang akan panggil dia ni khianat. Wa i'timanul khain, si pengkhianat pula, orang akan panggil sebagai seorang yang amanah. Maksudnya dipuji. Akan sampai satu zaman, nanti Nabi kata ada satu masa, kemuncak keadaan ini ialah seluruh masyarakat ketika itu akan mengangkat, menjulang, memuji pengkhianat. Dan masyarakat memanggil dia sebagai amin. Bukan saja puji, masyarakat kata, hak ni lah orang bagus. Dan pada masa itu juga, orang-orang yang baik ni, yang channelkan duit ke arah yang benar, saluran yang benar, penggunaan yang betul, tidak guna untuk kepentingan diri, mereka ini tidak diangkat, dan waktu itu masyarakat memanggil mereka ini sebagai khianat. Tuan mungkin rasa macam jauh sangat, jauh start nak berlaku. Kita belum lagi sampai ke arah keadaan yang begitu, cuma bibit-bibitnya telah pun kita lihat. Ada satu kumpulan, tuan-tuan, dalam masyarakat hari ini, ada satu kumpulan. Suasana majoriti kumpulan itu rasuah. Sehingga siapa yang tak ambil rasuah akan dipulau, disisihkan. Daripada atas sekali sampai bawah sekali. Majoriti mengambil rasuah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Lagi parah dalam komuniti itu, dalam komuniti tersebut, bahagian mereka lagi parah telah pun jadi normalisasi rasuah. Setiap pegawai yang balik ke pejabat mesti tulis hari itu dapat berapa. Untuk satgi dicampurkan dan dibahagikan. Ada berapa anggota orang tu, satgi bahagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kiaskan suasana komuniti yang saya sebut tadi ni kepada keadaan yang lebih besar yang Nabi sebut nanti, yang akan dipandang mulia oleh masyarakat nanti. Menjadi kayu ukur masyarakat nanti, satu hari nanti, masyarakat menganggap itu baik, iaitu pengkhianat. Sebab apa? Sebab semua di bawah pun macam tu juga perangai. Yang berniaga di market membohong, yang memegang jawatan di kerajaan membohong, yang di swasta pun menipu, mengkhianat amanah jawatan, semua begitu. Daripada yang paling bawah sampai yang paling atas, satu hari nanti. Hingga benda itu menjadi budaya dan mereka tidak akan mengangkat sama sekali ketika itu orang-orang yang amanah. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Salah satu tanda dekatnya kiamat, salah satu tanda kiamat ialah hadis
Nabi sebut wallazi nafsu Muhammadin biyadih la taqumus sa'atu hatta, demi yang nyawaku berada di tangannya, iaitu Allah, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah Nabi sebut beberapa perkara. Wa yukhawwanul amin, orang yang amanah akan disebut sebagai pengkhianat. Wa yu'tamanul kha'in, dan si pengkhianat itulah yang akan diangkat beramai-ramai oleh masyarakat secara setuju, secara rela, secara sokong. Masyarakat akan sokong waktu tu, beramai-ramai, kami nak angkat ni, kami nak angkat yang dia ni. Dia itu yang ditunjukkan oleh masyarakat, itulah pengkhianat paling besar di dalam daerah itu, dalam negeri itu, di dalam kawasan itu. Dan dia itulah yang akan diangkat. Wal'iyazubillah, itu yang akan berlaku satu hari nanti. Kemudian untuk tanda kiamat yang seterusnya ialah di bawah tajuk halakul wu'ul wa zuhurut tuhud. Hilangnya orang-orang baik dan munculnya orang-orang jahat yang tak ada nilai pun. Baik yang ada nilai, ada ilmu, ada akhlak akan berkurangan, dah kurang dan kemudian tidak diangkat. Akan jadi bercambah kumpulan-kumpulan yang jahat. Sudahlah jahat, ilmu pun tak ada, akhlak pun tak ada. Tuhud. Ni yang Nabi sebut, ini istilah Rasulullah sebut. Wu'ul, kumpulan teknokrat yang ada akhlak, ada ilmu, perangai pun bagus. Mereka ini akan berkurangan dan yang akan muncul dan dikedepankan, diagung-agungkan, diangkat, dijulang, dipuji, dijadikan sebagai pemimpin satu hari nanti adalah tuhud. Sudahlah perangai tak elok, kemahiran pun tak ada, bukan orang akademik, bukan orang teknokrat, tak ada apa-apa. Orang dah tak ada ilmu, perangai pula tak elok, yang tu diangkat. Akan berlaku satu hari nanti peristiwa ataupun keadaan itu akan berlaku. Nabi sebut, Nabi kata bila kamu lihat begitu, orang yang ada akal yang waras, Arab panggil nujaba ni, orang yang cerdik pandai yang baik ni akan melihat keadaan itu dengan penuh risau dan kesedihan lah. Dan benda tu disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang nyawa Muhammad di tangan Tuhannya, la taqumus sa'ah, takkan berlaku kiamat kehancuran alam. Nabi sebut beberapa perkara, sampailah Nabi sebut wa yahlakul wu'ul wa yadhharut tuhud. Nabi kata hilangnya, berkurangnya, musnahnya orang-orang yang cerdik pandai yang baik. Wa yadhharut tuhud, munculnya, berleluasanya, bertebarannya di kalangan masyarakat ketika itu golongan-golongan jahat yang tidak ada nilai diri pun. Mereka ni akan dikedepankan. Waktu mendengar hadis ni, bila Nabi sebut yahlakul wu'ul wa yadhharut tuhud ini, sahabat tidak faham dua perkataan, iaitu wu'ul dan tuhud. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wu'ul wa mat tuhud? Wahai pesuruh Allah, apakah itu wu'ul, apakah itu tuhud? Maka Nabi pun sebut, al-wu'ul wujuhun nas wa asyrafuhum. Wu'ul ini orang baik, orang mulia, cerdik pandai yang baik, wu'ul. Dan tuhud pula Nabi kata, alladzina kanu tahta aqdamin nas,
La yu'lamu bihim. Orang hina. Nilai pun tak ada. Perangai pun tak elok. Nilai apa pun tak ada. Ilmu pun tak ada. Hak ni akan diangkat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perangai pun tak elok. Minum arak tunjuk ke orang. Dedah aurat pun buat live tunjuk ke orang. Dia makan benda haram dia tunjuk ke orang. Dan dia pun tak ada ilmu apa pun. Dia ni tak ada ilmu apa pun. Hanya sekadar mendedahkan tubuh badan dia, ataupun bila dia bercakap itu, orang-orang cerdik pandai tahu betapa bodohnya orang itu. Dan dia bercakap. Dan ramai yang dengar. Kanu tahta aqdamin nas. Tak ada siapa peduli pun. Mereka ni, Nabi kata dulu, la yu'lamu bihim. Dan tak ada siapa kenal pun. Tiba-tiba yang ni diangkat. Yang ni diangkat oleh masyarakat satu hari nanti. Apakah yang kata ulama bahaskan, bila Nabi sebut halakul wu'ul, cerdik pandai yang baik ini hilang, tak ada dah, ke mana? Sama ada mati atau sakit. Maka bila mati sakit pun ni makin berkurangan, ataupun mereka tidak diangkat oleh masyarakat. Hari ini masyarakat angkat siapa? Anugerah-anugerah berprestis yang hadiahnya ratus-ratus ribu tu untuk siapa? Untuk industri apa? Kalau lawan hafal Quran, baca kitab, 2-3 ribu je hadiah dia. Paling mahal 5 ribu. Tapi kalau anugerah-anugerah yang mendedahkan aurat, anugerah-anugerah yang membabitkan dosa-dosa besar, yang tu diberi perhatian, dijulang, disanjung, dikejar, dipuji, diberi perhatian besar-besaran. Maka ramai orang menuju ke arah itu ketika itu. Menuju ke arah itu. Dan untuk episod yang ke-22 ni, saya rasa dua tanda kiamat tersebut untuk kita tengok, untuk sama-sama saya dan kita semua jaga diri kita, ahli keluarga kita, supaya kita selamat daripada menjadi tanda kiamat yang Nabi sebut tersebut. Yang Nabi bagi perhatian awal untuk kita umat Rasulullah berjaga-jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari keluar pelaburan iklan palsu guna nama orang, guna muka Ustaz A, muka Ustaz B, muka Ustaz C. Tak ada rasa dosa langsung. Yang buat ni ada yang Islam dan ada yang tak Islam. Dia tak pernah fikir, dia tak pernah peduli, dia tak pernah muhasabah, dia tak pernah menyesal, dan dia tak pernah kata yang tu halal haram ataupun berdosa. Nabi kata akan sampai satu zaman orang tak peduli duit tu halal ke duit haram, orang tak peduli. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.